Anas, Sayyidina Anas kata, ada orang di akhirat nanti mereka ibadat sikit, tapi darjat mereka di syurga tinggi. Ibadah sikit, darjat di syurga tinggi. Tapi kata Sayyidina Anas, ada orang nanti di akhirat nanti dia ahli ibadah banyak, tapi darjat dia rendah. Kenapa? Kata Sayyidina Anas, kerana akhlak. Yang ibadat sikit, syurga tinggi sebab apa? Sebab akhlak dia mulia. Ibadat tak banyak tapi akhlak dia cukup bagus. Allah bagi apa tak komplain, akhlak dengan Allah. Syukur saja apa yang Allah bagi. Kalau dengan orang, dia hormati orang. Apa? Akhlak tinggi tu, walaupun ibadat kita sikit, penyebab dapat syurga tinggi. Penyebab. Tapi kalau ibadat banyak, dengan orangnya, Allah sana bergaduh, dengan Allah ambil hak orangnya. Ni macam mana ni? Ibadat banyak tapi tak boleh mencapai martabat yang tinggi, tak boleh. Dia akhlak ataupun cara. Okey, Allah terus. Jadi kita azamlah untuk kita memperbaiki akhlak kita semua, tingkatkan akhlak kita. Jangan kita malu nak berakhlak. Jangan kita rasa macam ni, kalau aku berakhlak mulia, kalau aku hormat orang, orang tak hormat aku pula nanti. Jangan, hormat saja orang. Kenapa? Kita nak dapat ridha Allah. Kalau orang tak mau hormat kita, itu terpulanglah. Allah bersenang. Yang penting kita hormat orang, bukan kita nak orang hormat kita. Paling penting sekali. Kenapa? Hormat orang tu perintah Allah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Adapun duk paksa orang hormat kita, ini bukan suruhan Allah, bukan suruhan Rasulullah. Hati orang cukup, Allah bersenang. Hanya Allah yang tahu hati orang. Tak perlu kita nilai hati orang. Kenapa orang tu dia tak suka aku? Kenapa orang tu suka kata aku? Tak payah. Cukuplah kita nampak ini ujian daripada Allah saja. Allah nak uji aku. Cukup aku sabar, aku redha dan aku teruskan nubuhkan diriku pada Allah. Penting tu semua tu. Kalau kita boleh hidup macam ni, bahagia kita. Hak saya sebut ni, kalau kita boleh jadi macam ni setiap hari, bahagia. Tak fikir tentang orang. Tengok orang beli kereta baru, tak dengki. Tengok orang lebih ada, tak dengki. Sebab hidup dia nak Allah Subhanahu Wa Taala, nak ridha Allah. Tak peduli orang. Apa yang dia dapat, syukur. Ini hebat. Hidup macam ni tenang saja. Muka penceria saja, tak pening. Ni pening sebab kita fikir orang sana, fikir orang sini, buang orang ni, buang. Allah buang. Jangan letak sini. Buang. Allah bersenang. Okey. Terus Allah bersenang Muhammad. Okey. Allah bersenang Muhammad. Hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-a'malu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau datang pada nama Sayyidina Ibnu Abbas, kena baca radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Ibnu Abbas ni dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah nama dia. Abdullah itu dan juga Abbas, dua-dua itu sahabat. Dua-dua orang sahabat Nabi Muhammad. Bila dua-dua orang sahabat, kita kena sebut radhiyallahu taala anhuma. Huma, hum. Kan? Kita mengaji kan? Allah senang. Huwa, dia seorang. Huma, berdua. Mereka berdua. Hum, tiga kat atas ramai. Jamak. Okey, Allah senang. Apa kita duk ngaji dah tak apa yang tu. Jadi radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Dia ada adab noh dalam bab huwa huma hum, ya huma huna antuma antum, apa semua ni apa? Anti antuma antuna ana nahnu, apa semua ni kan. Dia tak semestinya macam tu. Kenapa? Dalam ilmu isim dhamir ni, Allah senang. Dia kadang-kadang dia tak sama, dia tak ikut yang asal. Contoh, dia ada adab dia juga. Contoh, kita dengan guru kita ataupun mak ayah kita. Allah senang. Kita disunatkan, kita bila orang tolong kita ke, orang bagi hadiah pada kita ke, orang bagi satu makanan ke apa ke, kita kata macam ni, jazakallah khair, dan tambah lagi kathiran. Allah senang. Mudah-mudahan Allah balas kepada kamu dengan kebaikan. Okey. Jazakallah, kau tu kamu seorang lah maksud dia, kamu. Allah senang. Tapi kalau dia tu ulama ataupun guru kita ataupun mak ayah kita ataupun orang tua, kena tukar, kau tu kena tukar jadi kum. Jazakumullah khairan kathira. Kenapa kum? Apa tujuan kum? Kum ni tiga kat atas lebih. Sebab kita guna untuk orang ulama, sebab kita guna untuk mak ayah, sebab dia panggil li ta'zim. Li ta'zim.
So dia apa? Untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Jazakallah, jazakumullah, ustaz, jazakumullah. Jangan jazakallah, jangan. Itu untuk sesama kita. Tapi kalau untuk guru kita, ulama, orang soleh, mak ayah yang mulia-mulia ni, tukar jadi kum. Kum tu untuk apa? Allah SWT, untuk li ta'zim, untuk muliakan. Boleh. Allah SWT. Itu dengan guru. Contoh kita mesej guru kita. Ustaz datang dah hari kuliah? InsyaAllah saya datang. Baik ustaz, barakallahu fik. Allah SWT. Ustaz-ustaz kita lah. Contoh Syekh Abu Zaki, kita mesej Syekh Abu Zaki. Syekh datang tak? Syekh kata insyaAllah saya datang. Kita kata apa? Baik Syekh, barakallahu fik. Fika tu, fika ka. Tak kurang, dia panggil kurang beradab. Adab dengan ulama macam mana? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kum tu guna untuk apa? Li ta'zim. Bab bahasa Arab ni pun dia ada juga bab adab masuk juga. Adab masuk kat situ. Adab masuk. Kum, pakai kum. Tak pakai ka. Ataupun dengan mak ayah kita. Mak ayah kita mesej, kita balas balik, kita kata apa? Mak, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kum juga. Sebab memuliakan orang yang mulia tu. Okey, tujuan untuk mulia. Boleh? Okey, Allah SWT. Tapi kalau kita teka, salah tak salah? Betul dari segi bahasa Arab. Allah SWT. Tapi kurang adab sikit. Kum. Okay. Cara tu semua diajar oleh Allah SWT, guru kami lah. Di antaranya kalau kita mesej guru kita, tak boleh guna huruf kecil. Masa kita tulis ustaz ataupun syekh, itu guna huruf besar. Adab mesej dengan guru. Ini guru kami ajar satu-satu tu. Contoh saya mesej syekh saya, Assalamualaikum syekh. Syekh tu semua besar. Sebab apa? Untuk memuliakan guru kita. Mak saya ni, mak ayah saya, kalau saya mesej, saya tak berhuruf kecil, saya berhuruf besar. Sebab apa? Sebab kita mengaji. Mak ayah ni orang yang besar. Mak ayah, guru apa semua ni. Saya letak Assalamualaikum mak, M-A-K besar. Assalamualaikum abah, besar. Kenapa? Kita rasa besar semua kemuliaan kedudukan mereka. Boleh amal lah, balik amal. Boleh tak? InsyaAllah. Huruf besar semua. Okey. Yang ni kecil lah, main dekat nak sebut nama dia tu, mak kita, ayah kita, guru kita, itu kena besar. Untuk memuliakan dia. Okey. Tak apalah. Dalam mesej pun ada adab dia juga. Terus. Allah SWT. Catik tu semua, ada adab tu, penting. Adab ni tak semesti ada dalam kitab. Dalam kitab ni dia panggil suku daripada adab. Lain tu kita kena dapat daripada guru, daripada ulama. Saya dapat daripada guru kami, saya sampaikan sikit untuk kita sama-sama dapat. Dalam kitab tak ada cari. Tak ada. Ni kita kena dekat duduk dengan orang yang dipanggil orang yang berakhlak mulia, orang yang akhlak mereka tinggi. Orang akhlak tinggi ni mereka boleh ajak kita akhlak ni. Ajak. Bukan sekat guru kita, guru orang lain pun macam tu juga. Jangan kita rasa macam ni. Guru aku paling berakhlak, tak boleh. Kita dia panggil kita Allah, macam menghina pula guru orang lain, tak boleh. Semua guru, semua ulama, okey, semua baik, terbaik. Yang tak terbaik kita yang masih mengaji. Kita anggap betul lebih baik daripada kita duk nilai guru. Guru orang tu tak alim tu, ustaz tu, guru dia tu tak alim tu, ustaz. Guru aku ni lebih, jangan, tak boleh. Jangan. Kalaulah ustaz tu ajak anak murid dia supaya mengagungkan diri dia dan menghina guru lain, tu ustaz tu tak betul tu. Ingat, ustaz ni wali ni. Ustaz ni banyak ilmu ni. Ustaz ni, pondok-pondok lain hangpa jangan pergi mengaji. Tak ada ilmu tu. Ustaz ni. Tengok ustaz boleh baca kitab ni. Guru macam ni jangan mengaji. Tinggalkan dia. Kenapa? Dia merosakkan kita. Dia jadikan kita sangka buruk pada guru orang lain. Sangka buruk ni penyakit hati dia panggil. Guru tu bukan bagi ubat, bagi penyakit. Dia kata, wah, madrasah kita paling hebat. So, wah, ustaz ada. Oh, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi guru macam tu. Tawaduklah dalam khidmat dalam agama ataupun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong. Kenapa? Allah bagi ilmu, wa ma utitum minal ilmina illa qalila. Quran. Allah tidaklah kami beri ilmu kepada kamu melainkan illa qalila. Sikit saja kata Allah. Setiap kamu ni manusia, aku beri ilmu sikit ya. Sebab tu kamu tak boleh sombong untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ustaz tu kata apa? Saya ilmu paling banyak. Kamu duduk dengan saya. Yang lain jangan pergi. Ilmu sikit, jangan. Semua kamu pun sikit juga. Jangan kamu kata banyak. Sikit semua. Semua kita kita semua saling lengkap melengkapi. Jangan sombong. Lengkap melengkapi. Kadang-kadang kita tahu ilmu fiqh Allah, tapi ilmu akidah kita kurang pula. Maksudnya kita kurang ilmu. Kita kena pergi tadah pula pada orang lain. Ingat tau, jumpa guru tu jangan mengaji, tak boleh mengaji. Ada pesan guru kami juga. Sebab dia merosakkan kita. Dia menyebabkan kita sangka buruk pada orang. Cari guru yang dia ajak supaya kita ni bersangka baik, jaga adab, hormat semua orang, itu lebih baik.
Kadang-kadang guru yang betul ni dia cakap macam ni, dia kata apa? Kamu duk mengaji dengan saya ni, Allah SWT, saya ni bukan ada ilmu sangat pun. Kalau kamu jumpa orang lain, tak apalah mengaji kat orang lain dululah. Saya ni bukan pandai sangat, tapi sebabkan orang suruh saya khidmat jugalah. Ada pula guru yang macam tu. Itu baik. Tawaduk dia panggil. Dia didik anak murid dia tawaduk, rendah diri. Anak murid dia pun tak sombong. Rendah diri anak murid dia semua. Ni penting cari tok guru macam tu. Guru macam ni mereka ada sanad, selalunya mereka ada sanad sampai Rasulullah. Guru mereka kepada guru mereka sampai Rasulullah. Nabi yang ajak semua ni. Tawaduk. Terus. Tamasyarah panjang. Allah SWT. Allah SWT. Kita baca sampai 30 hadis. 30 ataupun 35 hadis. Hadis ke-35. Terus. Allah SWT Muhammad. Okey. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk melakukan amal soleh pada hari tersebut melainkan hari-hari yang 10. Hari 10 ni mana ni? Dia panggil hari dalam bulan Zulhijjah tu. Allah SWT. Dalam bulan Zulhijjah. Saya hadis ke apa ni? Ke-20? Ke-20? 26. Allah SWT. Okey, Allah SWT. 10 hari ini yang disebut di sini adalah 10 hari dalam hari pertama daripada bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah. 10 hari ni hari yang digandakan pahala ibadat. Hari yang sangat besar untuk kita beribadah kepada Allah. Wal fajr walayalin ashr. Tu Allah bersumpah tu dengan Allah SWT, dengan malam yang 10 tu. Allah SWT. Apa dia tu? Yang mana tu 10 yang mana tu? Bukan 10 yang Ramadan kata ulama. 10 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 Zulhijjah. Bukan 10 Zulhijjah, bukan 1 sampai 10. 10 hari yang awal dalam bulan Zulhijjah. Allah pernah bersumpah dalam Quran, wal fajr walayalin ashrin. Allah SWT. Okey. 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey, terus. Allah SWT. Allah SWT Muhammad. Hadis ke apa tadi? Bawah ni, okey. Lepas tu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah, Allah SWT. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, Allah SWT, jihad di jalan Allah dengan beribadat di 10 hari awal Zulhijjah tu, adakah beribadat di 10 Zulhijjah itu lebih afdal, lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Dia tanya begitu. Rasulullah SAW menjawab, ya. Ya. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampai 10. Penuhkan dengan ibadat. 10 tu kita Allah SWT raya kan. 10 kita raya kan. 9 kita puasa hari Arafah, puasa sunat hari Arafah. Allah SWT. 10 tu 1 sampai 10 perbanyakkan ibadah pada Allah sampai raya, sampai 10 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab beribadat dalam 10 awal bulan Zulhijjah, bulan haji dia panggil. Itu sangat besar pahala di sisi Allah. Siapa beritahu? Nabi Muhammad. Okey, perbanyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Kenapa? Digandakan besar pahala dia. Buat. Okey. Allah. Ada pula orang yang dia puasa. Tak apa, puasa ke apa? Apa saya ibadat buat? Ada orang dia puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9. 10 tak boleh lah sebab 10 dah hari tasyrik. Tak boleh lah. Ada? Sebab dia nak dapat fadilat ni. Gandaan pahala. Bukan setakat 10 akhir Ramadan ya. Luar Ramadan ada 10 malam, 10 hari. Apa dia? 10 hari daripada awal Zulhijjah. Kita kena ingat, tulis elok-elok ni bulan ni. Kita dapat jumpa nanti kita amal terus. Terus. Allah SWT Muhammad. Para sahabat bertanya, adakah lebih Allah sekalipun berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, ya. Walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu. Kalau pergi berjihad jalan Allah balik, nak bandingkan dengan ibadat 10 di awal Zulhijjah, itu lebih besar. Beramal soleh, tingkatkan ibadat di bulan Zulhijjah yang 10 awal. Tapi kata Rasulullah, kalaulah dia pergi keluar berjihad, dengan apa? Dengan diri dia. Serta dia bawa semua harta dia. Harta yang dia ada, dia bawa semua. Termasuk diri dia, dia pergi berjihad jalan Allah. Lepas tu, dia pergi tu tak kembali dah, tak balik dah kampung dia. Syahid di jalan Allah. Ini lebih besar. Kalau boleh duduk tahap tu, ini lebih besar. Tapi kalau pergi berjihad, boleh balik lagi. Nak banding dengan 10 Zulhijjah kita ibadat, besar lagi tu. Sebesar lagi yang tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis ke 27. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman.
Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah SAW sabda, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala dan membencinya, Allah Subhanahu dan membencinya kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu, dia SWT tu kena baca Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu. Tapi sebenarnya dia kena urut besar. Saya lupa nak pesan tu. Kenapa? Subhanahu wa ta'ala maksud dia apa? Allah Subhanahu Maha suci lagi maha tinggi. Maksud dia apa? Subhanahu wa ta'ala tu dia termasuk daripada sifat Allah. Sifat Allah. Allah itu ismul jalalah. Subhanahu wa ta'ala itu dipanggil asma' ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kena besar juga tu, sebab tu termasuk nama Allah. Okay. Kita tak salahkan pengarang ni. Sebab pengarang ni tak buat macam ni, cuma cetakkan selepas tu, dia cetak balik. Mungkin dia tak perasan ke apa-apa. Tu. Kita kena sangka baik. Kalau kita mengaji kitab, kita tak boleh pegang kitab kita kata macam ni. Apa ni salah pegang kitab ni? Tak boleh. Adab dengan kitab. Kenapa? Allah sebenarnya tak salah pun pengarang tu. Mungkin kadang-kadang cetakkan tu. Ulama' mereka beradab dengan kitab. Kalau ada nampak ada satu benda yang Allah kurang tepat, mereka akan kata apa? Oh ni mungkin cetakan, dia akan kata cetakan. Tak ada guru yang ulama' kita ni yang kata apa? Apa pegang kitab ni salah ni? Tak nampak ke, buta ke? Tak. Kenapa beradab? Kenapa yang karang ni ulama'? Bila ulama' ni kita kena husnuzan, sangka baik. Tak disangka buruk. Kenapa? Ada hadis dah kita mengaji, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali aku isytihar perang. Jangan. Wali-wali Allah tak boleh komplain. Apa ni? Karang kitab macam ni, tak reti. Jangan. Takut waktu tu Allah cabut ilmu kita. Komplain sangat ulama' tak boleh. Ataupun Allah keraskan hati kita. Boleh musibah. Jangan. Kita kena kata apa? Mungkin cetakan ni, mungkin dia type balik ke apa ke. Orang yang type balik ni bukan ulama' yang karang ni, yang type balik tu, yang khidmat tu. Tak perasan. Mungkin dia pun Allah nak letih ke apa kan, tak perasan. Okey, sangka baik. Husnuzan. Siapa yang mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi kerana Allah Subhanahu wa taala dan melarang ni maksud dia menegah diri dia untuk tak bagi. Tak bagi. Kalau dia bagi kerana Allah. Kalau dia tak mau bagi kerana Allah juga. Maksud dia. Melarang tu maksud dia tak mau bagi. Allah Subhanahu wa mana'a lillah. Allah Subhanahu. Maka sesungguhnya telah sempurnalah imannya siapa yang dia cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, melarang kerana Allah, orang itu sampai ke tahap sempurna iman. Kenapa sempurna iman? Kerana dia buat semua kerana Allah. Tak ada dah kerana selain Allah. Allah saja. Dia sampai maqam tauhid. Dia sampai maqam tauhid. Dia buat apa semua kerana Allah. Dia buat baik pada isteri dia bukan kerana isteri dia. Allah SWT. Kerana Allah. Dia buat baik pada anak dia, dia bagi nafkah kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Allah suruh. Nabi suruh kita buat baik kepada kaum wanita. Nabi suruh tu. Buat baik, Nabi kata Allah SWT, sebaik-baik orang daripada kalangan kamu iaitu orang yang paling baik kepada wanita, daripada baik kepada kaum wanita. Maksud dia apa? Isteri kita, mak kita, wanita-wanita yang lemah ni kita bela, kita tolong. Maksudnya kita tak tindas orang wanita yang mereka lemah. Allah SWT. Jadi orang macam ni Nabi kata apa? Orang yang sangat baik. Orang baik daripada kalangan kamu. Okey ya? Okey. Tapi dia buat tu sebab apa? Sebab Allah suruh. Allah SWT. Dia Allah SWT Muhammad. Dia apa lagi? Dia pergi kerja. Dia buat baik pada bos dia. Dia amanah dalam syarikat. Dia buat kerja yang bos dia bagi. Sebab apa? Bukan sebab bos. Orang macam ni dah sampai maqam tauhid, hati dia hanya dengan Allah. Hatinya hanya dengan Allah. Dia macam mana? Aku buat ni sebab apa? Allah suruh aku amanah. Bukan Allah. Orang macam ni semua baik. Pekerjaan dia semua baik. Kenapa? Di mana dia duduk, sama ada seorang-seorang ataupun dengan orang, semua Allah, 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 semua dia kira Allah. Dia kira Allah, dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni barulah dia sampai sempurna iman. Faham tak? Dia kerana Allah, semua dia kerana Allah. Dia bahaya kalau kita buat bukan kerana Allah. Kenapa? Contoh, kita amanah dalam syarikat sebab apa? Kita buat sungguh-sungguh kerja dalam syarikat sebab apa? Sebab kita suka kat bos tu. Sebab bos tu suka puji kita. Tapi manusia ni adakah dia akan puji kita selama-lamanya? Tak. Ada waktu bos kita tak suka kita ke, ataupun orang hasut dia ke, tiba-tiba kita main pejabat pada hari tu, dia kata kita. Kita main pejabat pagi tu, dia kutuk kita. Waktu tu nak tanya, buat lagi tak kerja dengan terbaik? Buat lagi tak kerja-kerja kita ni dengan penuh amanah? Buat lagi tak? Tak buat dah. Akhirnya kita buat dengan marahnya, akhirnya kita tinggal kerja, berhenti kerja.
Kalau kita buat kerana manusia, sat saja, tak kekal kebaikan. Kita buat kerana Allah, sama lama sampai kita bertemu dengan Allah. Itu dah beza dia, faham tak? Ini tauhid, sempurna iman. Okey, Allah besar. Kita buat baik pada orang, kerana apa? Kerana Allah. Allah suruh. Cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang semata-mata, kita akan putus asa. Kita akan marah pula. Dan membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, beri kerana Allah. Kalau tak beri pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh orang minta kat dia, minta apa? Pak cik, boleh tak bagi duit kat saya RM10? Nak buat apa? Saya nak isap ais. Kan? Ais, orang ni isap ais kan? Ais tahu tak ais? Bukan ais tu, kalau makan ayak tu. Ais tu. Yang dia putih tu. Ha? Sabu. Dia buah atas tu, dia cucuh itu, asap tu naik, dia sedut. Betul. Allah besar. Tu ais. Orang Kedah panggil ais. Ataupun syabu. Allah besar. Dia kata, pak cik, boleh bagi RM10 tak? Saya nak isap ais. Nak isap syabu tu. Waktu tu nak bagi tak bagi duit? Allah, tak bagilah. Sebab apa? Oh, rosaklah kamu kalau aku bagi duit RM10 kamu beli syabu. Allah tak suka ni. Ni maksiat ni. Maksud dia apa? Aku bagi kerana Allah. Kalaupun waktu aku tak bagi, kerana Allah juga. Sebab apa? Allah tak bagi, aku tolong orang buat maksiat. Tolong orang buat maksiat, dapat maksiat sama juga. Sekali juga dosa sama. Maksud dia apa? Orang ni hidup dalam tauhid pada Allah. Dia peduli Allah dulu. Kalau aku buat macam ni, Allah suka tak? Kalau aku buat macam ni, Allah suka tak? Allah redha tak? Ni. Hidup macam ni cukup baik. Sempurna iman. Terus hadis ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Disebut Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala telah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Ibnu Mas'ud tanya, wahai Rasulullah, amal apa yang sangat paling dicintai oleh Allah? Allahumma salli Muhammad. Sebab apa Sayyidina Ibnu Mas'ud tanya amal yang paling dicintai oleh Allah? Kerana ni dipanggil ni akhlak sahabat. Sifat kesungguhan sahabat. So para sahabat Nabi SAW, setiap hari mereka nak amal satu amal yang Allah kasih. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, mereka suka tanya Nabi. Tanya apa? Wahai Rasulullah, apa amal paling Allah kasih? Apa amal paling baik? Kenapa? Hati mereka hati yang suci, bersih. Karena setiap hari mereka nak cari redha Allah, nak cari cinta Allah. Bukan pergi kat Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah sana. Dalam banyak-banyak dalam Madinah ni, ada tak tanah-tanah yang boleh Rasulullah bagi saya? Boleh kot saya dapat tanah ni, saya kemas sikit ke apa ke? Tak ada. Jumpa Rasulullah, tanya amal paling baik. Untuk apa? Mereka nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak peduli hal-hal dunia. Kalaupun dapat, dia akan amanah. Bukan untuk Allah sana sombong dan sebagainya. Okey. Ni dia panggil apa ni? Ni kehebatan sahabat. Kesungguhan mereka dalam beramal soleh. Terus baginda SAW menjawab, bersabda, solat as-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu. Kata ulama, walaupun hadis ni Nabi sebut amal yang paling Allah suka, Allah cinta, solat di awal waktu, tapi di sana dalam hukum Allah ada solat yang disunatkan kita lambatkan dia. Dua solat. Ada dua solat. Tengah ngaji fiqh tu jumpa. Dalam hadis pada Zuhur. Yang kedua solat Isyak. Solat Zuhur kenapa sunat lambat? Sunat lambatkan sikit. Sunatnya sebab apa? Sebab waktu tu sangat panas. Allah. Tapi Allah sana. Kalau kita nak amal ni, Allah sana. Dia kena hari tu hari yang panas. Contoh, kita sembahyang Zuhur pukul 1:30. Dah. Tapi cuaca hari tu dia jadi El Nino contohlah. Dia El Nino, sebaiknya kita amal hadis. Nabi SAW pernah ketiganya, Rasulullah masa zaman Rasulullah, Nabi melambatkan solat Zuhur. Pernah Nabi lambatkan sikit solat Jumaat. Kenapa? Kerana waktu tu panas sangat. Bila panas, Nabi tak mau menyusahkan sahabat. Bila nak pergi ke masjid, panas. Sebab Nabi lambatkan sikit supaya matahari turun, menyebabkan sahabat boleh jalan di celah-celah rumah. Sebab dia turun sikit, dia teduh. Sunat hukum dia. Lambatkan sikit solat Zuhur untuk bagi teduh sikit. Sunat. Mungkin dalam 2.5 kot lebih kurang. Dia teduh sikit. 2 suku lebih kurang. Okey, Allah mesti senang. Apa? Kalau kita nak amal tu boleh. Tapi kita ni di tempat kita ni tak panas sangat pun. Tapi kalau kita nak lambatkan sikit boleh, sunat hukum dia, sunat. Tak haram, pas sunat.
Yang kedua, isyak. Isyak sunat dilambatkan. Sebab Nabi kata, kalaulah tak memberatkan umat aku, Nabi teringin, aku nak mereka ni solat isyak lambatkan sikit, lewatkan sikit solat isyak. Isyak ni kita sembahyang ni afdal dia lambatkan sikit. Sebab tu bila orang ajar kita, dia solat isyak pukul 10, 9.30 baru dia solat isyak. Allah SWT. Okey, itu baik, sunat aku benar, sunat. Adapun nak solat tarawih pun baik juga. Sebab tu termasuk solat di awal waktu. Kata tuan guru kami, disebut juga oleh Syekh Nuruddin, walaupun solat isyak tu kita lambatkan sikit ke 10, 10.30 contoh kan, kita ceramah kan, itu masih dikira solat awal waktu tu. Masih dikira lagi. Kenapa? Kita menunda jemaah tu, jemaah kita ni tunda untuk Allah SWT solat di 9.30 mungkin 10 lepas ceramah. Dikira awal juga tu, kira masih awal waktu. Dapat fadilat awal waktu, masih dapat lagi ya. Tak hilang. Allah SWT. Kenapa? Dia apa maksud kita solat di awal waktu? Dalam hukum tak semesti kita bila azan tu terus imam terus kata sof Allah, cepat ni, cepat. Allah. Sabar, nak awal waktu. Cepat masuk. Azan dah habis dah. Allahu akbar. Alhamdulillah awal. Kan Allah SWT. Bukan macam tu. Apa maksud awal waktu? Azan. Lepas azan solat sunat. Sebab ada hadis Nabi kata di antara azan dan qamat ada solat sunat. Ada satu hadis Nabi SAW. Sebelum maghrib ke azan maghrib, nak solat fardu maghrib ada sunat. Ada hadis Nabi kata di antara azan dan qamat ada solat sunat. Hadis tu Allah SWT. Jadi kita nak amal hadis tu. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi kita azan, solat sunat. Lepas solat sunat kita qamat. Lepas kita kumpul semua jemaah, saf semua, tersemayang. Itu solat awal waktu. Bukan dimaksudkan as-salatu ala waqtiha. Maksud dia apa? Lepas azan terus Allahu akbar. Muazzin kata saya nak qamat ni imam. Jangan qamat, lambat sekali. Allahu akbar terus. Masuk time dah. Faham tak? Ataupun dia tak azan dah, tunggu time masuk. Jangan azan, sekali lambat. Azan ni 5 minit. Tambah pula lagu panjang pula. Allahu akbar. 10 minit azan. Imam kata jangan. Ke imam sini lah, maksudnya contoh saja. Contoh sini tak buat ke tu. Sini betul buat cara betul lah, elok. Dia kena azan, dia macam mana kalau waktu kita kuliah ni, kita nak lambatkan sikit solat isyak. Waktu sunat lah. Cara mana yang baik? Cara baik cara macam ni. Masuk waktu kita suruh azan dulu. Stop kuliah, azan dulu. Allahu akbar. Lepas azan, sambung mengaji. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Allah SWT. Kenapa? Sebab apa kita azan? Azan ni dilongkan sebab masuk waktu. Ini khilaf juga. Ada ulama kata azan tu dilongkan sebab kita nak semayang. Khilaf. Ada ulama bincang. Azan ni sebab apa? Ada ulama kata azan sebab masuk waktu. Ada ulama kata azan sebab kita nak semayang. Maksud dia kalau kita nak semayang pukul 10 baru azan pukul 10. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada pendapat juga. Allah. Sebaiknya masuk waktu terus kita azan. Semayang tak apa, sekali semayang kita mengaji dulu. So apa? Kita nak ambil juga fadilat sunat melambatkan solat isyak. Ada hadis, semua ada hadis. Bagi orang yang nak semayang awal pun ada hadis juga. Tak ada masalah, semua baik. Jadi kalau kita faham hadis, kita mengaji seluruh, kita mengaji, kita tak bergaduh, kita tak melangkah, kita tak cepat salahkan orang. Kenapa? Mau betul dah orang nak buat tu. Betul dah. Eloklah. Ikut Allah. Terus. Allah SWT. Sebab tu kata ulama, orang yang cetek ilmu ataupun jahil, dia suka mengingkari orang lain, suka bertengkar dengan orang lain. Kerana orang yang cetek ilmu, dia akan nampak semua orang salah. Tanda orang alim apa? Dia sikit, dia tak suka menyalahkan orang lain. Tanda orang alim. Orang alim ni dia tak suka kata kamu salah. Dia tak suka. Kenapa? Kadang-kadang dia tengok orang tu macam salah, tapi dia tengok oleh ilmu dia. Contoh orang yang cetek ilmu, dia hanya jumpa hadis tentang solat di awal waktu, tapi dia tak jumpa hadis tentang Nabi kata apa? Disunatkan lewatkan solat isyak, dia tak jumpa. Dia mengaji sikit. Akhirnya dia tengok orang, apa solat isyak lambat ni? Apa ni? Dia salah. Ilmu sikit, dia suka salahkan orang. Tapi bagi ulama yang ilmu lebih banyak, Allah SWT, kita bukan ulama pun, tapi kita kena mengaji dengan para ulama. Duk kenapa kita akan dapat panduan tu? Kita akan selamat juga. Bagi orang yang ilmu dia banyak, dia tengok, dia betul solat lambat. Bila dia tengok tu, dia tak bangkang, dia tak salahkan. Kenapa? Dia fikir, oh ada satu hadis lagi. Apa dia? Sunat lambatkan solat isyak. Dia tengok orang awal solat isyak, oh sunat. Kenapa? Elok juga. Kenapa? Awal waktu.
Allah. Boleh juga. Maksud dia tak salahkan orang. Relax lah. Dia relax lah. Dia tak cepat kamu tak. Penting kita mengaji. Allah terus. Allah solat as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu. Allah senang. Jadi Allah amal yang paling Allah suka, yang Allah kasih adalah solat di awal waktu. Maksud dia apa? Jangan kita duk solat di akhir waktu. Solat di awal waktu ada kelebihan, solat di akhir waktu Allah ada juga dia punya ancaman. Apa? Allah sebut fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail. Wail tu neraka tu. Neraka wail. Ataupun dimaknakan dengan celaka. Neraka ataupun neraka wail, celakalah bagi orang yang solat. Siapa? Alladzina hum fi salatihim, iaitu mereka yang fi salatihim dalam solat mereka sahun. Sahun. Sahun ni ulama tafsir kata sahun ni dimaksudkan dengan lalai ni apa dia? Dia melambatkan solat. Dia lalai dengan solat dia tu. Maksud dia apa? Bila masuk waktu buat relax. Okay, 4.30 dah lagi. Satgi 5 minit sebelum azan, 10 minit 15 minit sebelum azan pun dah lagi aku solat. Aku solatkan express Fatihah saja. Kan? Subhanarabbil a'la bihamdi sekali saja. Dan dah kata aku cekap dah sembahyang. Jaga. Diancam neraka wail. Neraka wail. Ada neraka yang disediakan untuk orang yang lalai dan solat. Lalai apa tu maksud dia? Lambat-lambatkan solat. Allah SWT. Dia keluar waktu asar, pergi mall, pergi beli belah, pergi pasar malam. Sampai pasar malam orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Suami dia ni nak pergi sembahyang sebab mengaji hadis ni. Isteri pula tak mai pagi ni, tak larat. Letih kan. Elok suami dia kata, "Jom kita sembahyang dulu." Isteri pegang tangan. Kita beli dulu. Sebab time maghrib ni dia murah sikit. Dia rancak sikit, sedap sikit mi tu. Sedap lah, jin duk kencing lah. Syaitan duk kencing. Allah SWT. Time ni dah seronok, sebab meriah ni, ramai orang pasar malam ni waktu paling ramai waktu maghrib. Tak imam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebutlah hadis, kata Rasulullah, masjid Allah tempat malaikat baca bendera. Malaikat, panji malaikat. Pasar-pasar tempat syaitan pacak panji dia, bendera dia. Maksud dia apa? Di pasar tu tempat syaitan, di masjid tempat malaikat. Syaitan ni dia suka hasut kita pergi tempat dia tu waktu mana? Waktu solat, waktu maghrib. Kenapa dia tak suruh pergi waktu asar? Kenapa dia tak suruh pergi waktu zuhur? Kenapa? Waktu tu waktu panjang. Waktu maghrib tu dia suruh pergi sebab apa? Yang buka pun dia suka buka waktu maghrib apa? Dia suka buka waktu maghrib. Sebab apa? Sebab syaitan hasut. Sebab apa? Waktu maghrib pendek. Kamu galik, sekali kamu lambat solat, ataupun kamu lepas terus solat. Padan muka kamu. Lepas dosa tu syaitan, dia jahat. Tapi lepas insya' tak ramai. Betul tak? Sebab syaitan kata insya' ni waktu panjang. Penat ni aku kalau suruh mereka beli belah ni waktu ni, sebab lepas balik boleh semayang juga. Akhirnya syaitan tak kacau kita tu insya'. Insya' pasar malam dah tutup. Kan? Nabi pasar malam ke-9 dia buat macam ni, habis. Siapa? Ramai sangat tadi tak pergi semayang, lepas main beli. Allah SWT, ramai sangat, laku sangat tak semayang. Kita lepas ni kalau isteri kata beli dulu, kita kata apa? Qala Allah Subhanahu wa taala fawailul musallin. Itu yang pertama. Yang kedua, qala Rasulullah Allah SWT, amal yang dikasih oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Kamu faham? Apa itu as-salatu waqtiha? Kamu faham? Tak faham. Dengar ni. Cakap kat isteri kita, cakap kat suami kita. Ataupun sentiasa buat kitab ni dalam kereta. Suami kita duduk dalam kereta, dia ajak kita pergi mall waktu maghrib, baca hadis. Abang-abang dengar Ustaz nak baca sikit ni. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Apa dia ni yang baca apa ni? Dengar dulu. Bagi dia dengar hadis. Kita dah ngaji, ada hadis. Bahaya bila lambatkan solat dan kita akan dapat kelebihan bila kita awalkan solat. Terus. Allah bersenang. Nabi kata, betul dia tanya, wahai Rasulullah, Ibnu Mas'ud tanya, wahai Rasulullah, selepas itu amal apa? Ni tanda apa ni kata ulama? Tanda betapa bersungguhnya sahabat nak banyakkan amal. Nabi dah bagi dah satu amal. Kamu solat di awal waktu, kamu dikasihi oleh Allah. Allah suka macam tu. Tapi tengok kesungguhan nak buat amal soleh. Dia tanya lagi, selepas itu apa dia wahai Rasulullah? Kesungguhan dia panggil. Okey, Allah SWT. Kita kalau tanya ustaz kita, ustaz ada zikir apa-apa tak boleh amal harian? Balik zikir la ilallah 200 kali. 200 kali? Tak apa. Ada tanya apa dia? Tak ada lah. Diam saja. 200 teruk. Fikir. Allah, dia fikir banyak terus ya. Sahabat tak? Kalau 200, ada lagi tak yang lain? Yang tambah yang banyak lagi macam tu sahabat. Okey, tapi tak apalah kita setakat mampu. Ni maqam sahabat. Kedudukan darjat sahabat Nabi Muhammad. Kita setakat mampu, boleh setakat mampu. Kita usaha sikit-sikit.
Sesungguh insya-Allah. Yang kedua, amal yang paling baik yang Allah suka apa dia? Birwalidain. Birrul walidain. Apa dia? Apa dia tu? Kamu berbakti, buat baik. Birru, buat baik. Buat baik kepada ibu bapa. Jangan sia-siakan ibu bapa. Nabi kata celakalah, celakalah, celakalah. Kepada siapa? Celaka bagi orang yang dia ada ibu ayah dia tetapi dia tak khidmat, dia buat takti. Jadi bila kita sia-siakan mak ayah kita, kita akan celaka. Tapi kalau kita khidmat, kita akan dicintai oleh Allah. Ni hadis. Allah akan cinta bagi orang yang khidmat pada ibu dan ayah dia. Wais Al-Qarni ni dia tanggung mak dia, bawa pi jalan daripada Yaman ke Mekah buat haji, tanggung mak dia. Mak dia lumpuh, Wais Al-Qarni bawa mak dia. Berapa bulan perjalanan tu berjalan. Khidmat. Sebab tu jadi wali Allah yang sangat agung. Khairut tabi'in. Nak sebut apa? Kalau kita khidmat kat ibu kita, kita akan dapat darjat yang tinggi. Allah kasih kepada kita. Kalau zikir banyak ni, zikir banyak-banyak, 20,000, 30,000. Kalau mak ayah panggil, Mat, pergi beli cabai Ustaz. Cili, sini cili ya. Ni cabai, sana cabai. Nak buat masak lomak. Nanti ya, masak lomak. Masak lomak. Allah sana. Lemak ke lomak? Lomak. Buat masak lomak. Masak ke masak? Masak. Masak lomak. Mu poi pokan. Beli barang nak buat masak lomak. Sikit campur-campur sikit. Okey, jadi kita kata, nak zikir ni. Zikir ni nak capai cinta Tuhan ni. Kacau lah mak ni. Tak akan dapat cinta Allah. Kenapa? Allah akan cinta bagi orang yang khidmat pada mak ayah dia. Zikir tu sunat. Ikut mak ayah, taat mak ayah wajib. Kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilallah, mak kita panggil, zikir tu dah tak jadi pahala. Jadi dosa pula. Sebab apa? Sebab kita tak buli mak kita. Dosa. Allah tak kira pahala dah. Allah SWT. Sebab wajib kita sebut ya ataupun menyahut panggilan mak ayah. Wajib hukum dia, wajib. Tak boleh kita duk zikir nak cari cinta Allah tapi mak ayah kita sia-siakan. Tak dapat. Dia kena baik dengan mak ayah. Banyakkan zikir, baca Quran, ngaji, semua kena buat kebaikan. Faham tak? Jangan buat satu tinggal satu, tak boleh. Buat semua. Okey. Selepas itu berbuat baik kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah selepas itu? Baginda menjawab bersabda, jihad di jalan Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala adwamuha wa in qalla. Wa qala aklafu min al-a'mali ma tutiqun. Allah iklafu min al-a'mali ma tutiqun. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, Allah senang, telah ditanya kepada Allah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Baginda SAW bersabda, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amal Allah yang dicintai oleh Allah iaitu sikit tapi berterusan. Allah SWT. Sikit berterusan. Allah tak suka amal yang banyak tapi tak berterusan. Contoh, ustaz kita kata, zikir la ilallah ni banyak ni, kita akan dapat pahala yang banyak, kelebihan yang banyak, kita akan dapat rahmat Allah, kelebihan yang sangat banyak. Kita balik pun zikir sehari 2000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seminggu kita buat, lepas seminggu tak buat dah sampai bila-bila. Allah tak suka. Allah suka yang mana? Amal kita sikit tak apa tapi berterusan. Setiap hari zikir 200 ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dah buat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun buat. Yang tu tanda Allah kasih kepada kita, dan itulah amal yang dikasihi oleh Allah. Dan itulah amal yang menyebabkan hati kita akan bersih. Dia berterusan. Berterusan. Syaitan ni, sebab tu syaitan suka tundakan amalan pada kita. Sebab apa? Dia tak mau bagi kita dicintai oleh Allah. Allah ni cinta amal yang berterusan. Tapi kita bila ustaz kita, syekh kita, tok guru kita kata, balik ni amal zikir sebelum tidur 100 kali. Ataupun 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Nabi ajak Sayyidina Fatimah. Kita pun nak balik amal lah, nak dapat kelebihan. Allah SWT. Kita dah buat 3-4 hari dah. Buat dah 3-4 hari. Hari kelima, Allah duduk ke atas katil nak buat. Tiba-tiba, mainlah hati. Kata apa? Letih hari ni. Syaitan lah tu. Letih hari ni. Lebih baik rehat dulu. Baring dulu. Sebelum buat subhanallah. Ambil tenaga sikit. Pejam mata sikit, ambil tenaga. Nampak? Akhirnya hari kelima, kita macam mana? Kita tertidur. Jaga-jaga pagi. Bila pagi tu, esok pagi tu, sembahyang subuh, lepas subuh, kita kata apa? Nak buat nak qadha semalam tu, subhanallah, alhamdulillah, Allah apa yang aku tak tinggal tu.
Akhirnya syaitan main pula. Syaitan sekat kita supaya kita tak berterusan beramal. Kenapa? Amal yang berterusan akan dicintai oleh Allah. Dia tak bagi kita dapat cinta Allah. Akhirnya kita macam lepas subuh pun elok nak zikir, terdetik di hati. Terdetik apa? Nak pergi masak dulu lah. Masak dulu untuk makan pagi, masak dulu. Lepas masak dulu, lepas masak lagi pagi, kawan pula main rumah. Akhirnya setiap hari tinggal. Kita jangan jadi gitu. Kita jadilah orang yang lawan. Aku buat dulu. Jangan kita cepat sangat tewas. Jangan kita cepat sangat ikut syaitan tu. Syaitan kata, lah esoklah solat. Tak apalah tidur dulu, tahajud ni esok pun boleh buat. Kita balik bangun dah ke-5 tapi dia main. Tak payahlah solat tahajud ke-5. Solat tahajud esok lah, kamu dah buat sebulan dah. Esok buat, tak payah buat malam ni. Rehat. Kan kamu letih? Dia jadi penasihat kita pula, jangan. Bangun juga. Kenapa syaitan kacau kita? Untuk terus beramal, dia tak mahu kita dapat ini, cinta Allah. Okay. Dia suka kita jadi kekasih dia daripada jadi kekasih Allah. Syaitan ni tugas dia kata Allah, dia nak ramaikan umat Nabi Muhammad dalam neraka. Nak ajak geng ramai-ramai masuk neraka. Dia hasut kan? Jangan kita ikut hadis yang Nabi SAW sebut. Buat amal. Terus. Lepas tu Nabi kata apa? Baginda bersabda, cintailah amalan yang mampu kamu lakukan. Okey, jadi maksudnya apa? Kena suka amalan. Jaga amalan. Setiap hari zikir berapa? Setiap hari selawat berapa kena jaga. Jaga. Kalau kita tak jaga amal kita, siapa nak buat amal pada kita? Amal ni masing-masing, nafsi. Tak boleh saya kata macam ni. Tuan Imam, saya wakilkan Tuan Imam, Allah sana, tolong solat kat saya seminggu. Saya tak laratlah solat seminggu ni. Tolong solat kat saya. Tak boleh. Amal masing-masing, amal soleh masing-masing. Maksudnya kita kena buat, kena suka pada amalan. Kalau kita tak buat, orang lain tak boleh buat. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma salli qala li Jibril alaihi salam innahu qad hubbiba ilaika as-salah fakhudh minha ma syi'ta. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tak apa saya cakap cepat. Apa? Allahumma salli. Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku bahwasanya dia telah menjadikan kamu rasa cinta kepada solat. Jibril turun pada Nabi Muhammad, dia beritahu, wahai Rasulullah, Allah dah jadikan kepada kamu cinta kepada solat. Maka laksanakanlah solat mengikut kemampuanmu, kata Jibril alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad SAW masyhur, kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat solat banyak, berlama-lama dalam solat, berjuzuk Nabi baca Quran dalam solat. Sebab Nabi suka solat. Kenapa? Suka solat ni Allah yang bagi pada Nabi Muhammad. Allah yang bagi Quran tu. Kita kalau malas solat, tak suka solat, mintalah pada Allah. Tengok Allah boleh bagi kepada Nabi Muhammad. Allah bersana. Kita juga minta apa yang Allah bagi pada Nabi Muhammad, Allah bagi juga pada kita. Sikit pun tak apa. Apa dia? Keseronokan, sukanya perasaan kita dalam melaksanakan solat. Penting tu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ahabbu salati ila Allah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli Muhammad. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, puasa yang sangat dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Apa itu puasa? Puasa ni dia satu amal yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu, sejak zaman Nabi Adam lagi. Dah puasa. Puasa ni yang kita dah puasa lah ni, kita meneruskan apa yang telah Allah turunkan sejak dulu tu. Nabi-Nabi terdahulu puasa. Apa ni ibadah puasa adalah sejak, sebab dalil dia Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu dalil tu kata Allah Subhanahu wa taala fardukan kita puasa di bulan Ramadan seperti mana kata Allah, aku fardukan Allah kefarduan puasa ni kepada min qablikum, Allah SWT, daripada kaum sebelum kamu ni, umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bertakwa bagi orang yang mengamalkan puasa. Maksud dia apa? Puasa ni dia ibadat yang telah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Okay. Di antaranya siapa Nabi yang ada puasa, rajin puasa? Nabi Daud. Terus tu puasa. Allah SWT. Kata ulama, Nabi Adam pun puasa juga. Allah SWT. Nabi Adam puasa macam mana? Dalilnya Al-Quran. Allah SWT.
Waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala cipta Adam, Nabi Adam dan Hawa, Allah SWT, Allah bagi mereka duduk dalam syurga. Tapi Allah kata macam ni. Allah kata, makanlah, Allah SWT, makanlah, minumlah apa yang kamu nak, apa yang kamu ingat, ambillah, makanlah. Allah. Tapi Allah kata apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi kamu jangan duduk dekat, jangan duduk hampiri pokok ni. Ada ulama kata di pokok pohon khuldi tu, buah khuldi. Allah larang jangan. Allah SWT. Tu apa tu? Kata ulama, ini dalil kata Nabi Adam tu puasa. Puasa dia apa? Nabi Adam puasa maksud dia apa? Puasa apa maksud puasa? Tahan. Puasa maksud dia tahan. Allah SWT. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kita puasa itu kita tahan daripada makan dan minum. Daripada turun terbenam matahari, naik matahari sampailah terbenam matahari. Okey. Nabi Adam dia puasa macam mana? Puasa dia adalah menahan daripada tak makan buah pokok tu. Kan? Puasa tu masuk puasa. Apa masuk puasa? Tahan. Tahan tu, tahan tak makan. Tak makan. Tapi yang lain boleh makan. Tu puasa jenis tu. Nabi Adam AS. Ada ulama sebut macam tu. Okey, ada ulama sebut. Tak apalah, Allah SWT Muhammad. Ni puasa Nabi Daud. Nabi Daud AS, Allah SWT Muhammad, kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Umar bin Amrin, Allah SWT, puasa yang sangat dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Kerana beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Apa maksud dia? Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa. Allah. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa. Dia panggil apa tu? Tulat lah. Tulat, tak puasa. Tungging. Orang Kedah. Tulat, tungging, apa, berguling, apa semua. Sebab tak tahu dah istilah yang lepas tak tahu, Allah Alam. Saja letak. Okey. Allah SWT. Jadi, hari ni dia puasa, esok dia tak puasa. Lusa dia puasa, macam tu. Puasa Nabi Daud AS. Puasa macam ni Allah suka. Dan dalam syarah hadis ni sebut, Allah SWT, dalam syarah hadis ni Allah sebut Sayyidina Abdullah bin Amrin, Allah SWT, dia amalkan puasa ni. Dia amalkan puasa ni yang Nabi pesan pada dia ni, sehinggalah dia mencapai martabat yang mulia, dicintai oleh Allah. Dan Abdullah bin Amrin, Allah SWT Muhammad, dia wafat, dia puasa macam ni sampai dia wafat. Dia amal, maksud dia amal hak Nabi abang. Puasa ni dicintai oleh Allah. Okey. Maksud dia apa? Puasa Nabi Daud ni para sahabat amal. Ada sahabat yang amalkan. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Amrin. Kita boleh amal tak? Boleh amal. Boleh amal. Tapi ni dia panggil susah sikit. Susah sikit. Kenapa? Hari ni puasa, esok tak puasa, payah. Usaha puasa pula, payah tu nak buat. Tapi kalau kita usaha buat, insya-Allah. Dan saya ajak tuan-tuan pada hari ni kita amal hadis ni. Macam mana? Cuba buat minggu depan. Buat seminggu cukup lah. Isnin puasa, Selasa tak puasa. Rabu puasa, Khamis tak puasa. Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Kalau macam kita nak amal puasa ni tak apa. Kalau dia masuk dekat Jumaat tunggal tak apa. Sebab kita nak amal niat ni. Tapi ada pun kita nak puasa Jumaat saja, makruh. Ada orang kata makruh kan. Kena kembang. Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Tapi kalau nak puasa macam ni, kalau dia jatuh hari Jumaat tak apa, tak masalah apa. Tak apa, tak masalah apa. Kenapa? Ni puasa Nabi Daud. Memang macam tu. Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Sabtu tak puasa, Ahad puasa. Ahad puasa, Isnin tak puasa. Insya-Allah azamlah kita minggu depan ke ataupun bila-bila ke kita amal insya-Allah. Tak boleh buat sepanjang umur. Buatlah seminggu atau 2 minggu supaya kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus. Ngaji hadis kita nak amal, bukan kita nak berdebat ke nak kata orang tak, kita nak amal. Itu paling penting. Nak ikut Nabi Muhammad. Terus. Dan solat yang sangat dicintai oleh Allah ialah solat Nabi Daud. Kerana baginda Nabi Daud AS tidur dahulu di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama maksud dia kalaulah ke-8 tu Allah sana malam, kita kira 8 tu start malam contoh. Allah sana. Habis malam, bila masuk subuh, habis malam. Habis. Dia panggil fajar, masuk fajar, habis. Allah sana. Kita bahagikan 3. Bagikan 3. Dalam tu bagi 3. Maksud dia apa? 1/3 awal Allah. Mungkin dalam pukul 9 sampai pukul 11 ataupun 12 Nabi Daud tidur. Lepas tu dia bangun 2/3 malam. 2/3 malam. 2/3 malam. Dia akan bangun. Bangun buat apa? Bangun solat. Solat malam. Tapi 1/3 terakhir mungkin dalam pukul 4 sampai 6 tu ataupun 5 sampai azan subuh tu, yang tu dia akan tidur balik. Dia tidur dulu, dia bangun solat, dia tidur balik. Tu cara Nabi Daud AS. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah suka. Bahkan Nabi pun pernah buat macam ni, sunnah.
Kita buka kitab kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, tak salah ingat saya ada satu hadis cerita tentang Nabi Muhammad SAW solat malam, Nabi tidur dulu, Nabi solat, Allah SWT. Lepas tu nak masuk subuh tu, Nabi tidur balik. Tidur balik. Tidur tu untuk apa? Untuk ambil tenaga, untuk solat subuh pula. Jadi hukumnya sunat kita tidur sebentar kalau kita bangun malam. Tidur sebentar waktu mana ni? Waktu mana kita nak solat subuh. Sunat dia macam ni. Kata ulama, sunnah yang ditinggalkan ada satu. Sunnah ni orang dah tinggal dah, tak buat dah. Apa dia? Nabi pernah buat. Apa dia? Allah SWT. Nabi Allah SWT semayang sunat azan subuh. Lepas tu solat sunat subuh kan. Lepas tu Nabi duduk macam ni. Rehat. Tidur macam ni. Tidur. Saya tunjuk tak jelas. Lepas ni adalah hadis kata ulama, yang ni sunnah ni apa umat dah tinggal. Lepas kita azan sembahyang sunat, lepas tu Nabi akan baring macam ni. Baring hadap kiblat macam ni. Sikit ya. Rehat. Itu sunnah. Itu sunnah. Sunnah ni kata ulama ramai dah. Boleh katakan umat dah tinggal, tak buat. Orang kata tak buat. Boleh tak kita buat? Boleh. Masih sunnah. Siapa Nabi buat macam tu? Ambil tenaga sebentar, rehat sebentar. Kenapa semalam bangun? Kita mungkin umat sekarang tak buat sebab tak bangun malam kot, no? Nak letih apa? Mungkin. Nabi tu bangun malam tu dari pukul 1 sampai nak dekat subuh. Tu sampai Nabi rehat, ambil tenaga untuk solat. Tak mau solat subuh nanti dalam keadaan tak sempurna. Kenapa? Kita lebih kena sempurnakan yang wajib daripada sunat. Kalau sunat ni malam hari ni semayang, menangisnya, baca Fatihah dengan penuh penghayatan, menangis apa semua, sedap lah maksud dia. Tapi nak semayang subuh kita buat macam ni. Allahu Akbar. Oh, ngantuknya semayang subuh tak sedapnya. Tahajud sedap, subuh tak sedap. Salah dalam beramal. Kenapa? Yang kita kena jaga sungguh tu yang fardu, bukan sunat. Yang sunat selepas kita jaga yang fardu baru sunat. Ni tahajud buat khusyuk-khusyuk, main solat subuh, dia mengantuk. Tak afdal. Tak sunnah macam tu. Dia kena macam mana? Yang fardu tu kita kena jaga sungguh-sungguh, adapun yang sunat pun kita kena jaga. Jangan sunat pulun, tapi fardu tak buat. Tak pulun. Sebab tu Nabi SAW, hikmahnya Rasulullah, Nabi rehat dulu, ambil tenaga. Supaya sempurna subuh Rasulullah. Sempurna solat subuh. Kita insya-Allah esok mai tidur semua sini lepas ni. Allah. Pelik kan? Jangan tak payah buatlah kalau orang pelik kan. Tapi saya pernah pergi masjid mana Kelantan kot. Saya duduk mengaji Kelantan dulu. Saya tengok lepas dia sembahyang sunat tu, ada seorang ni orang apa Allah Rasulullah Muhammad, orang Pakistan ke apa tak saya tengok. Amal sunnah. Boleh amal tu. Esok kan azan subuh sembahyang Allah Rasulullah Muhammad. Jangan terkejut esok orang Nusa Putra sini semua tidur. Tengok tidur dah telajak dengan telajak lah. Sebab sejuk. Tapi boleh tak? Boleh. Tapi bukan tidur nyenyak lah. Kalau tidur nyenyak, ni bukan tidur, dia hanya dipanggil rehat. Tidur tu rehat. Pejam mata rehat. Ni tok tu sampai bunyi tu. Itu kena ambil wuduk lain dan sebagainya. Tak boleh lah. Itu lebih lah tu. Nabi tidur tu hanya pejam mata. Dia panggil rehat. Tidur sebentar rehat. Bukan tidur sampai tak sedar pula, bukan. Tu ambil tenaga saja, ambil tenaga. Nak buat boleh tak? Boleh, sunnah. Hukumnya sunnah. Ramai dah orang tak buat. Okey. Kalau tak boleh buat tiap-tiap hari pun, buat macam mana? Nak amal hadis macam mana? Kita buat seumur hidup sekali saja cukup. Sekali cukup. Caranya macam mana? Bila semua orang duduk sunat, orang sembahyang sunat tu kan, kita sembahyang juga, kita ambil belakang sikit. Sebab kita segan kan? Kita belakang sikit. Ataupun muslimat tak mai. Muslimat ada tak? Kalau subuh sini ada muslimat? Ada tak? Tak apalah, ada tutup tirai. Tapi belakang ujung tu sikit kat pintu. Orang semua duduk solat sunat tu, kita sembahyang sunat. Tapi salah, ada orang duduk sunat lagi, ada orang duduk wirid depan dia tak tengok belakang. Kita duduk belakang tu, tidur. Niat nama sunnah. Boleh insya-Allah. Boleh tak ada masalah apa. Okey. Dan orang yang tengok tu jangan kata pula sebab dia amal sunnah. Dia amal sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya orang yang tengok tu dia kena macam ni. Aku nak tidur enggak? Aku nak amal juga. Allah SWT. Okey. Apalah. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi bangun untuk solat sepertiga malam dan tidur semula pada 1/6 malamnya. Terus hadis ke-32. Okey, Allah SWT. Hadis ke-32.
an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baras fasa'ida al minbara fahamidallah wa athna alaihi wa qala inna Allah azza wa jalla halimun hayyin sittirun yuhibbul haya was-satra fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Daripada Sayyidina Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda, telah terlihat sesungguhnya Rasulullah SAW telah terlihat seorang lelaki yang membersihkan tubuhnya di tempat yang lapang, iaitu tidak berlindung, tidak ada pelindung seperti pokok atau seumpamanya. Maka baginda SAW telah naik ke mimbar lalu memuji Allah, alhamdulillah, muji Allah, dan bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyantun lagi malu dan suka menyembunyikan, iaitu menutup kesalahan hambanya. Maka apabila seorang daripada kamu sedang membersihkan tubuhnya, hendaklah dia menutup tubuhnya. Hadis ini Allah nak menceritakan tentang Allah Muhammad. Kita ni, bila kita ni mandi ke, nak bersihkan badan kita ke dan sebagainya, jangan tak pakai apa langsung, pakai kain basah, pakai Allah Muhammad. Kenapa? Kerana kata Rasulullah SAW, Allah itu maha penyantun. Maksud dia apa? Allah SWT. Kita ni kalau boleh, Allah SWT. Kita nak, apa yang kita buat ni Allah suka. Dia boleh sebenarnya kita tak pakai apa pun boleh. Dia belum haram lagi. Allah SWT belum haram lagi, belum sampai tahap haram. Tapi Allah SWT Muhammad, sebaiknya kita pakai. Kenapa? Rasulullah SAW pernah beritahu pada Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Wahai Ali, waktu mana kamu mandi, Allah SWT, pakailah kain. Jangan tak ada satu benang pun di badan kamu, pakai. Pakai. Ini dia panggil apa ni? Sifat orang beriman. Hadis ini cerita tentang sifat orang beriman yang Allah kasih. Siapa? Orang beriman itu mereka bersifat dengan sifat al-haya. Al-haya. Apa maksud al-haya? Malu. Nabi kata al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Hadis lain Nabi kata al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu, sifat malu itu baik semuanya. Siapa ada sifat malu, semua perbuatan dia baik. Tutup auratnya, jaga mulutnya. Jadi maksud dia apa? Allah SWT, jangan kita mandi ke apa ke tak ada bilik air. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tak pakai apa langsung. Bagi orang perempuan, ini segi perbuatan Islam. Bagi orang perempuan cukup bahaya kalau tak pakai apa langsung waktu mandi. Kenapa? Waktu tu syaitan jin akan masuk. Syaitan jin tengok. Dia tengok. Tengok tu dia berkenan pada kita, dia masuk. Masuk tu yang jadi macam-macam tu. Malas solat, kadang-kadang dia jadi rasuk terus apa semua, sakit apa semua. Jin mudah masuk dalam badan kita. Kenapa? Di antaranya kita mandi tak pakai apa, mudah dimasuki oleh jin badan kita. Jaga-jaga. Tu bagi orang perempuan. Orang lelaki sama juga, mudah juga diganggu oleh jin. Kerana jin ada dua, jin jantan, jin tina. Jin jantan suka kat perempuan manusia ni cantik, Allah SWT. Jin betina suka dekat lelaki sebab lelaki handsome. Faham tak? Sama saja. Jin ni dia tak pandai elok. Dia pun tak pandai elok sama mereka tu. Sebab Allah dalilnya, Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT. Sungguhnya kami mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Manusia ni paling elok sekali, keningnya, mukanya handsome. Semua handsome, elok, semua lawa. Jin ni bila dia sama dia tak elok, dia tengok manusia dia nampak elok. Elok-elok tu dia teringin. Sebab tu ada orang yang dia bersetubuh dengan jin. Ada cerita bersetubuh dengan jin. Ni cerita ya. Allah SWT. Sampai mengandung pada. Bila mengandung, Allah SWT Muhammad pergi hospital, dia tak tahu kata mengandung. Dia hanya rasa macam perut dia besar. Dia tak besar macam orang mengandung besar ni dah. Dia akan besar tu. Sakit perut sampai sakit. Akhirnya sakit tu, ada orang yang sakit tu sampai rasa nak beranak. PP hospital, Allah SWT. Bila sakit tengok keluar darah saja. Memang nampak darah, tapi sebenarnya kita dah menghasilkan anak jin. Dah keluar anak jin lah. Tak nampak, dia pergi alam tu. Soalan tu. Dalam kitab Al-Imam Sya'rani, Al-Imam Suyuti, Imam Sya'rani ke Imam Suyuti tu? Saya tak ingat antara dua imam tu. Dia ada kira satu kitab bab jin. Dan ada pendapat ulama tentang jin dan manusia dalam tu. Pendapat ulama dalam syariat kita, haram hukumnya seorang perempuan kahwin dengan lelaki jin, haram. Ini haram. Tidak khilaf, ini haram. Allahumma salli. Kita perempuan nak kahwin dengan lelaki jin, haram. Kenapa? Menimbul fitnah yang besar. Kenapa? Bila kita kahwin dengan jin yang lelaki tu, Allahumma salli. Jin ni dia boleh menzahirkan diri dia.
Kita nampak ada suami kita kalau ada jin. Orang kata panggil siapa ni? Ni suami saya. Mana suami kamu? Dah tepi saya ni. Ni bahaya ni. Allah SWT. Jadi bila kahwin dengan lelaki jin haram. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Kalau kamu mengandung, orang akan tanya, ni kamu ni nampak macam mengandung. Mana suami kamu? Suami saya tak tahu nak jawab. Kenapa orang tak nampak? Dia nampak. Nampak orang akan tuduh kita zina. Kan tak naya tu, orang kata kamu ni berzina ni. Allah SWT. Tapi bagi jin, bagi kita lelaki ni nak kahwin dengan jin boleh, tak haram. Lelaki boleh kahwin dengan jin betina boleh. Jin betina yang Islam tu boleh. Allah SWT. Pergi kenuri orang kata main dengan siapa? Main dengan isteri. Mana? Rasulullah. Okey, tak nampak. Boleh. Kenapa? Tak menimbulkan fitnah. Tak menimbulkan fitnah, tak ada apa kesan pada kita. Cumanya ada juga ulama kata jangan. Kenapa? Jin-jin ni dia menyebabkan kita boleh jauh dengan Tuhan, diganggu ibadat. Tak payah. Jangan. Ni hukum fiqh saja. Bukan suruh kita pergi kahwin dengan jin. Balik lagi duduk ni pula. Jin mana nak kahwin ni? Jangan. Tak boleh Jangan. Ni hukum sajalah, hukum saja. Hukum saja. Sebab benda ni pernah berlaku jadi ulama bincang. Benda ni pernah berlaku jadi ulama bincang. Bila manusia ni kahwin dengan jin, lahir bunian. Bunian tu apa? Satu jenis makhluk yang gaib juga, alam gaib juga, tapi campuran jin dan manusia. Jadi bunian. Dan mereka kebanyakan bunian ni Islam. Kebanyakan mereka Islam. Perkampungan bunian orang masuk. Baru ni ada seorang tu dia masuk hutan kan. Seminggu dah hilang. Jumpa balik lepas azan. Allah hilang. Keluar balik. Kadang-kadang dia panggil pergi kampung bunian dan sebagainya. Memang ada kisah semua ni. Ada kisah. Bunian-bunian ni Allah SWT, dia boleh duduk di alam dia, alam gaib tu, alam jin tu, dan dia boleh duduk di alam kita. Dia boleh nampak macam kita ni. Cuma kata ulama Allah SWT, bunian ni kita nak cam dia macam mana? Bunian ni kalau dia merupa manusia ni, macam kita juga, dia macam kita. Kalau dia mai ke alam kita ni untuk tengok ni, nampak ni, kita boleh kesan dia. Macam mana? Bunian, walaupun dia manusia, rupa dia manusia, tapi dia ada sebahagian daripada anggota dia binatang. Contoh kita pergi kenuri makan dengan orang sebelah ni, tak tahu orang mana tau. Tengok kaki dia, kaki itik. Kaki tak macam kita, kaki dia itik, kaki macam itik. Jaga-jaga, itu bunian. Maksudnya bunian ni dia tak sempurna ni anggota dia. Kalau dia zahir di alam kita, dia akan ada mungkin telinga dia telinga binatang lah, ataupun tangan dia tangan binatang lah. Yang lain semua manusia tapi ada bahagian bunian. Kalau orang tanya bunian tu apa? Bunian tu campuran di antara kahwin di antara jin dan manusia. Jadi bunian. Okey, tak apalah. Jin lain, bunian lain, iblis lain, sama tak sama. Kita kena ngaji jumpa. Allahumma salli tak apalah. Allahumma salli Muhammad. Terus. Maka baginda SAW naik ke mimbar. Okey, jadi jangan pakai tutup aurat elok. Terus. Allahumma salli. Nak berhenti ya? Tak ada. Kita dah lepas dah target kita ni. Lepas. Ni hadis ke 32. Dah lepas target kita. Dah okey dah. Macam mana Imam? Nak berhenti ke kita? Berhenti ya no? Okey. Berhenti ya. Sebab dari pukul 9.30, 10.30, 11.30, 12, berapa jam ni? 3 jam lebih. 3 jam lebih. 3 jam lebih. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi ilmu kepada kita semua. InsyaAllah. Macam mana? Tak apalah, yang ni kita sambung malam. InsyaAllah. Lihat lah. Macam mana? Pasal kalau semua larat boleh pasal, kalau tak larat sikit lah, hadis 8 lah. Tinggal 8 lagi lah. 7 8 7 lagi hadis sikit lah. Malam okey, malam InsyaAllah. Okey, hari ni disebabkan kita dah terus bubuh 3 jam lebih. Okey, itu termasuk asar lah insyaAllah. Okey, tak apalah, saya rai semua lah. Ada yang letih dan sebagainya. Okey, harilah ni kita rehat. Asar ni rehat. Dan saya nak pesan, balik ni kita ada tugas. Bukan cakap kita balik ada tugas dah. Kita datang asar ada tugas dah. Saya harap semua malam ni boleh pakai baju putih insyaAllah. Kenapa ada hadis Nabi SAW kata pakailah pakaian putih? Kenapa? Pakaian putih dicintai oleh Allah. Malam ni majlis penutup, kita nak semua pakaian dicintai oleh Allah. Hadis, Allah cinta dah. Zikir dah buat dah, Allah cinta dah. Mai tempat rumah Allah, Allah cinta dah. Semua ni penyebab Allah cinta. Satu lagi lah, kita pakai pakaian putih. InsyaAllah ni pakaian yang Allah sangat suka. Dan majlis penutup malam ni kita pakai pakaian putih semua. Berselawat, kita zikir dan kita akan katakan kita ijazah insyaAllah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna min sabili ridhak wa la tuwallina siwak wa la taj'alna min qalbi amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in walhamdulillah.